Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita Al-Arba'un Hadis. Hadis berkaitan dengan Al-Arba'un Al-Malawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Dan kita berada di penghujung kitab Rahmat Allah, iaitu kita berada pada bab yang ke-38 37 musafir 7 ke 36. Bab yang ke-37, adab sewaktu bermusafir. Kata muallif rahimahullahu taala Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullahu taala, dia berkata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Muammar Maulana Sayyid Nur Muhammad bin Said Jamal Khan Al-Husaini, Gombak, Selangor, dengan sanad yang bersambung kepada pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermusafir itu adalah satu bentuk azab. Ia memisahkan seorang daripada makanan, minuman dan tidurnya. Apabila seorang daripada kamu telah selesai daripada urusannya, hendaklah dia segera pulang kepada ahli keluarganya. Hadis hasan sahih. Riwayat hadis ini riwayat Bukhari, nombor hadisnya 1804. Abdul Rahman, hadis yang kedua ialah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermusafir seorang diri adalah syaitan. Dua orang yang musafir adalah dua syaitan. Tiga orang yang bermusafir berbentuk sekumpulan musafir. Hadis riwayatkan Abu Daud dengan darjat hadisnya hasan, nombor hadisnya 2607. Dan hadis yang ketiga, Khalid bin Ma'dan menyandarkan kepada Rasulullah SAW, hadis ini marfu', bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu mengadakan perjalanan pada waktu malam hari, kerana bumi ini dilipat, iaitu jarak yang jauh menjadi pendek pada malam, bukannya pada waktu siang. Janganlah kamu memasang kemah di atas jalan, kerana ia adalah tempat laluan binatang tunggangan dan tempat tinggal bagi ular. Sesiapa yang ingin berhenti di satu tempat, maka hendaklah dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya, aku memohon perlindungan daripada kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Nescaya dia tidak ada apa-apa yang akan memudaratkannya sehingga dia berangkat pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan hadis ini sahih, nombor hadisnya 2804. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musafir, adab ketika musafir, kalau disenaraikan keseluruhan adab-adab musafir ini, apa yang saya pernah uraikan lebih kurang sampai 38 adab musafir secara umum lah. Tapi kita sebut sebahagian, yang antara yang disebut dalam kitab ni, saya tambah sikit lagi lah. Yang pertama sekali, menurut Allah Subhanahu wa taala,
disarankan untuk orang yang bermusafir ini untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mubadarah bitaubah daripada segala dosa dan maksiat. Keluar daripada melakukan kezaliman ke atas manusia. Maknanya arahan peninggalkan untuk seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, menulis wasiat. Menulis wasiat. Wasiat ini satu perkara yang kita sebenarnya dituntut. Sama ada wasiat berkaitan dengan hutang kita, berkaitan dengan harta yang kita ambil daripada orang ataupun sewaktu yang pinjam dan sebagainya. Benda ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala kena ditulis. Ditulis semuanya. Ataupun kita wakil kat orang ke, harta ni ada kat orang ni, ada kat orang ni, seelok-eloknya ditulis seperti mana sabit dekat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya ringkaskan saja. Yang ketiga, untuk wasiat tadi tidak termasuk harta tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. La wasiyata lil waris. Ahli waris tidak boleh terima harta dengan secara wasiat. Saya wasiat tak boleh, bahkan ianya boleh dibatalkan. Yang boleh terima harta dengan wasiat adalah selain daripada waris. Kalau kita nak wasiatkan harta kepada rumah anak yatim contohnya, harus boleh, tapi tak boleh lebih daripada 1/3. 1/3 pun tak boleh. Kalau boleh kurang daripada 1/3, 1/6 ke 1/5 ke okey. Tapi tak boleh, tak digalakkan. 1/3 tu pun dah banyak, dia kena kurang daripada itu. Yang ketiga, menurut Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak musafir, pastikan nafkah untuk orang yang kita tinggalkan tadi mencukupi. Nafkah, yatruku nafaqatan li ahlihi wa liman yalzamu nafaqah. Maknanya cukup untuk dia masa dia pergi musafir itu. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang ada setengah tu dia pergi musafir, dia tak kisah pun orang yang ditinggalkan. Macam mana dia punya makan minum dia, pagi petang siang malam, pandailah ala Allah, dia keluar kerana Allah, dia tinggal pun kan kerana Allah, jadi dia serah pada Allah bulan-bulan. Tak boleh gitu, Ini antara perkara yang perlu kita ambil cakna, ialah meninggalkan nafkah untuk mereka. Dan nafkah itu tentulah nafkah yang kita tinggal, nafkah yang halal, yang kita tu yang baik, jauh daripada benda-benda yang syubhah, katakan. Yang kelima, nama Allah Subhanahu wa taala, kalau berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, dia kena belajarlah. Sebelum musafir mengerjakan haji, mengerjakan umrah, dia kena belajar, kena pergi tanya, hadir kursus. Kalau kita sekarang ni tengah sibuk dengan kursus umrah, kursus haji, katakan, bersiri, berbelah-belah siri, katakan, kat jalan kebun, kat kawasan-kawasan masjid, katakan. Dulu kita pernah buat, mungkin nanti akan datang nak kena ambil sijil daripada tabung haji dulu, baru kita boleh buat kat sinilah balik semula, tuan-tuan. Kita disarankanlah, katakan, untuk menuntut ilmu berkaitan dengan haji dan umrah, berkaitan dengan haji dan umrah. Kemudian macam Allah, yang ke-6, pergi musafir itu kita perlukan sahabat-sahabat yang baik. Kalau boleh jangan musafir seorang diri. Kena musafir minimum yang kita digalakkan untuk bermusafir 3 orang. Itu minimum, katakan. Sebab hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi itu, musafir seorang diri ialah syaitan. Adalah musafir 2 orang pun syaitan. Musafir 3 orang barulah musafir yang bentuk sekumpulan musafir. Bila kita musafir, maka 3 orang tadi hendaklah melantik seorang jadi amir, ketua. Sebab dialah yang biasa yang drive lah, ataupun yang duduk sebelah tu terpulang lah, tak? Okey, kita berhenti semayang, kita berhenti makan, kita berhenti, tu tujuan kena ada kepala, ada ketua. Dalam musafir juga tu, nama Allah,
kita digalakkan memperbanyakkan zikrullah. Antara zikir-zikir yang sabit iaitu bila kita naik tempat tinggi, kita baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik tempat tinggi. Tak? Kita naik bukit tu, naik bukit, mendaki bukit ke dengan basikal ke, dengan motor ke, dengan kereta ke, dengan kapal terbang ke, kita naik, makin naik, maka disunatkan kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah ulanglah. Masa nak turun pula, kita sunatnya tasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, seperti mana yang dilakukan. Juga termasuk zikir-zikir yang yang sabit. Keluar rumah ada zikirnya, menaiki kenderaan ada zikirnya. Semuanya tu kita hafal dan kita amalkan. Yang disebut dalam hadis tadi ialah apabila kita singgah satu tempat, kita singgah satu tempat, kita nak bermalam di situ ataupun kita nak berada dekat situ, kita disunatkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli ainin lamah. Kalau dibaca dalam nama Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis ni, orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bermula dia sampai sehinggalah dia bergerak daripada tempat situlah, katakan. Jadi masuk hutan contohnya, orang-orang camping, geng-geng camping kan, pergi ke mancing ke, pergi ke apa manalah, kita pergi hatta ke tengah laut sekalipun, nama Allah baca lah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli ainin lamma. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dan hadis ini jelas katakan, selain daripada zikir pagi dan zikir petang, zikir pagi ada juga dibaca sebanyak 3 kali. Kalau setiap pagi dibaca 3 kali, petang dibaca 3 kali, sunat dibaca 3 kali pagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli ainin lamah, dibaca 3 kali. Petang 3 kali. Tapi yang ini apabila kita singgah satu-satu tempat. Singgah mana-mana satu-satu tempat itu, maka sunat dibaca dengan zikir ta'awuz bi kalimatillah. Dan kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala, antara selain daripada itu ialah kita disunatkan memperbanyakkan doa ketika musafir. Kerana doa orang musafir ini adalah mustajab. Orang musafir ini dikira mustajab. Ada. Jadi kita boleh, harus untuk kita yang tak bermusafir, kita minta doa, kita minta dia doakan kita ketika dia bermusafir tadi. Jangan lupa doakan saya, katakan. Contoh, kita tahu kawan kita musafir, hantar WhatsApp, tolong doakan saya. Doa musafir mustajab nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang seterusnya nama Allah, bila musafir ini sebaik-baiknya musafir itu dilakukan pada malam hari. Disunatkan kita musafir pada malam hari ataupun awal pagi. Awal pagi. Ada yang kata sebelum subuh, ataupun ada kata selepas subuh terus. Maknanya kedua-duanya ada riwayat hadis Nabi SAW. Kalau malam tu dipanggil ilmu lipat bumi. Orang Melayu kita ada ilmu lipat bumi, katakan. Tapi hal itu saya tak tahu zikir amalan macam mana. Tapi dalam hadis Nabi SAW, yang apa yang Nabi sebut sebagai melipat bumi itu ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Hadis yang kita baca tadi, hendaklah kamu mengadakan perjalanan pada malam hari kerana bumi itu dilipat. Maksud bumi itu dilipat antara Allah Subhanahu wa taala, yutwa al-ard atau tutwa al-ard, maknanya dilipat bumi tersebut. Maksudnya perjalanan tu menjadi cepat. Nak cepat berjalan, nak cepat perjalanan tu musafir pada waktu malam. Itu je ilmu dia. Tapi sekarang ni raya pun musafir pada malam pun jam juga. Jam juga berjam-jam, macam mana kata tak. Tapi tidak mengubah hakikat perjalanan malam itu. Lebih kita kata kita akan rasa malam tu lebih pendek berbanding dengan musafir pada waktu siang. Itu ilmu yang Nabi ajar. Tidak perlu zikir apa-apa tentang Allah. Tidak ada zikir khusus seperti mana yang didakwa-dakwi, tetapi kita ada yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu bermusafirlah pada waktu malam jika nak melipat bumi.
Maksudnya jika nak cepat sampai, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah, bila kita musafir juga disunatkan ataupun kita di antara sunnah Nabi SAW, Nabi suka bermusafir pada hari Khamis seperti mana sabit dalam hadis, tapi tidaklah menghalang untuk kita bermusafir pada hari-hari yang lain. Cuma kalau kita ada pilihan, kita pilih hari Khamis. Kenapa hari Khamis? Kita kata sebab nak ikut sunnah Nabi SAW. Tapi jangan claim orang yang tak musafir pada hari Khamis, dia musafir pada hari Jumaat ke Sabtu ke Ahad ke Isnin, Selasa, Rabu ke, mereka dianggap tidak mengikut sunnah. Ini kita kata hanya sekadar dia katakan kita kata harus nak, bukanlah kata benda yang siapa yang buat selain ini jatuh hukumnya makruh ataupun haram. Sebab kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bermusafir pada hari, bahkan ianya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau kita mampulah, ada. Sebenarnya kalau tak mampu, musafir hari lain pun tak ada masalah, katakan. Harus kata. Kemudian macam Allah, bila bermusafir jagalah adab-adab musafir, katakan. Jagalah adab-adab musafir. Antara kalau adab-adab musafir yang ada ialah akhlak kita lah kena baik. Jaga akhlak, jaga tutur kata, jaga perbuatan kita. Nampak maksiat kita tegur, boleh tegur kita tegur, ikut keadaan, jangan dibiarkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Nampak maksiat, cegah dengan tangan, tak mampu dengan tangan, dengan mulut, tak mampu dengan mulut, dengan hati. Dalam musafir kita kata jaga diri daripada melakukan mengumpan ataupun mengkeji ataupun berdusta ataupun macam Allah mengadu domba ataupun memperlekehkan, kita kata benda-benda cerita-cerita yang mengarut-ngarut, katakan benda tu dielakkan ketika bermusafir, katakan. Wallahu a'lam. Dan macam Allah Subhanahu wa taala juga disunatkan kita kata bukan maknanya antara adab juga ialah menjaga salat fardu 5 waktu. Menjaga salat fardu 5 waktu, bukan setakat fardu 5 waktu sahaja, tetapi solat sunat yang Nabi buat masa musafir juga hendaklah kita juga buat. Antara yang Nabi buat ketika musafir ialah solat sunat qabliyah subuh dan juga solat sunat witir, yang mana kita juga dituntut untuk melaksanakan. Adapun sunat-sunat yang lain Nabi tinggalkan ketika musafir. Qabliyah, ba'diyah, Nabi tinggalkan ketika musafir. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, antara sunnah yang ada ialah kalau kita balik waktu malam, janganlah kita masuk ke rumah kecuali telah dimaklumkan kepada isteri kita ataupun telah maklum, orang rumah dah maklum dah kita sampai tengah malam. Jangan nak buat prank ke, jangan nak buat apa lagi, satu lagi, surprise ke, kerana itu bukan sunnah Nabi SAW. Jika baliknya waktu malam, konon nak balik malam kan. Kalau siang tak ada masalah, malam yang tak boleh, katakan. Malam yang tak dibenarkan. Maka kalau balik malam tadi, yang macam mana yang dibenarkan? Kalau kita dah maklum awal, kita dah beritahu dah orang rumah, ni sampai pukul lebih kurang pukul 12, katakan. Sampai pukul 12, okeylah, katakan, nanti tunggu, katakan. Kalau tak dimaklumkan, bayangkan isterinya pun tak bersiap pun semua, dengan muka dengan kita kata dengan bedak sejuknya, buka pintu, terperanjat mau kalau ada jantung apa kan, katakan. Kalau nak surprise, dia yang kena surprise, katakan. Tak. Kalau nak prank, dia yang kena prank, katakan. Sebab tak bagi tahu, ada. Itu adab kita menurut Allah, orang yang bermusafir. Kemudian menurut Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya balik daripada musafir itu apa yang diperlu laksanakan ialah pergi ke masjid terdekat dan sembahyang sunat 2 rakaat. Itu yang terbaik.
Yang ini antara yang jarang kita buatlah, katakan kita sampai musafir. Nabi bila sampai daripada mana-mana pemusafiran ni tuan-tuan, Nabi akan pergi ke masjid dan salat dua rakaat. Sunatnya umum, dia tak ada sembahyang sunat khusus ke, tak ada, dia sembahyang sunatnya. Aku nak sunat mutlak, orang Melayu kita panggil sunat mutlak, sembahyang sunat sahaja. Maka dia sembahyang sunat dua rakaat seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum lah, tak secara umum kolektifnya kita katakan. Tapi kita lihat hadis-hadis yang disebut dalam, kita bacakan hadis-hadis yang ada tadi disebutkan. Yang pertama sekali macam Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermusafir itu adalah sesuatu bentuk azab. Tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, as-safar qit'atu minal azab. Nabi sebut dalam hadis dia secebis ataupun sebahagian ataupun satu bentuk azab. Azab mana Ustaz katakan? Tuan-tuan, bila musafir ini tentulah tak sama dengan rumah kita. Ada. Kita musafir jalan jauh naik kereta tuan-tuan 2 jam 3 jam. Sakit punggung apa semua, badan tak sedap, mengantuk lagi ke kita kata, mengantuk dan sebagainya. Kita tak selesa. Ada. Kita tak selesa, sebab tu dipanggil as-safar qit'atu minal azab. Selain daripada itu, kadang-kadang makanan, ada masalah makanan, ada masalah minuman. Pergi ke negara setengah negara kan, makanan kita tak boleh nak makan. Pergi ke Turki, makanan tak boleh nak makan sebab tak kena dengan selera kita. Dah tak makan sepanjang. Boleh makan roti-roti sikit-sikit je dah. Ada. Pergi ke negara Arab, nasi Arab pula tak boleh makan, kata kan. Pergi ke negara ni pula, negara ni makannya roti je, nasi tak ada, kata kan. Pergi ke Afrika pula, kata nasi tak ada, roti tak ada, yang ada kentang. Berat, kata kan. Kita pula mana makan kentang pula kentang nenyek, kata tak. Pergi sini kentang, pergi sini kentang. Pergi Afrika ada. Pergi Pakistan pula katakan dengan Pakistan okey sikit dah, nasi biryani boleh lagi lah makan, katakan. Tapi setengah-setengah tempat. Jadi macam Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara tersebut katakan merupakan qit'atu min adab, katakan, bagi setengah orang. Mungkin tidak pada setengah yang lain. Tidur sama juga. Nabi kata tidurnya beza. Kita pergi negara yang beza, ada jadual masanya jauh. Kalau setakat macam pergi Mekah beza 5 jam. Kalau pergi negara lain kan sampai berbelas-belas jam beza. Kadang-kadang beza sehari. Ada. Saya pergi pengalaman pergi ke Morocco. Umur kurang sehari. Ada. Lepas tu masa balik tambah lagi sehari. Dapat baliklah sehari tu. Sebab dia ke belakang, ada ke belakang, katakan. Kadang-kadang kawan-kawan yang balik, yang datang daripada Arab-Arab, yang datang daripada kawan-kawan Arab daripada Morocco datang ke Malaysia, dia kata, kau datang kat Malaysia ni aku ambil sehari daripada umur kau, dia kata. Sebab beza sehari, dia kata. Tak apa, nanti kau nak balik, nanti aku pulang balik, dia kata. Pulangkan balik sehari. Jauh beza. Lepas tu yang ada masalah tidur kita, mata kita tuan-tuan, ada. Pergi pun masalah, balik pun ada masalah. Dipanggil apa masalah tidur? Jet lag kan? Jadi tak boleh nak tidur. Orang dah tidur, kita tak tidur, mata tegak je, tegang je. Itu semua termasuk dalam azab, qit'atu minal azab, sebahagian daripada azab. Sebab itu tidak kita apabila musafir, maka jangan kita dah habis tempoh kita, urusan kita, balik terus. Tak payah kata nak lepak lagi, nak relax lagi, katakan. Unless dia memang ada dalam schedule, dalam schedule-nya okeylah. Tapi saja nak lepak lagi, tambah lagi, katakan. Itu bukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan yang disarankan. Maka sebab itu Nabi kata hendaklah dia segera pulang kepada ahli keluarganya. Segera pulang kepada ahli keluarganya. Saya ada seorang kawan belajar dulu. Dia pergi, umur dia
budak lagi, umur dalam berapa tahun, muda lagi lah, kanak-kanak dalam 10 tahun macam tu dia pergi belajar. Balik umur 20 lebih. Pergi umur 10 tahun, balik umur 20 tahun, 20 lebih katakan. Berapa belas tahun tak pernah balik. Balik-balik keluarga dia pun tak kenal dia. Muka dah lain, dah berjambang pun semua. Tak, balik dah berjambang, tak kenal. Ni nak kau siapa dia kata, nak ketuk-ketuk pintu. Tak. Perkenalkan diri, barulah dia sedar, keluarganya sedar, oh ni apa ni anak dia sendiri. Tak. Dulu mana ada phone. Tak. Mana ada telefon bimbit, telefon yang boleh ambil gambar, WhatsApp apa semua. Tak. Ya, kan. Kalau ada pun duduk luar negara, tuan-tuan macam Allah subhanallah, ya, kan. Dan kedaifan yang ada dan sewaktu dengannya, boleh cakap suara boleh lah, telefon suara boleh, ya, kan. Tapi rupa bentuk paras, tuan-tuan macam Allah, nak ambil gambar, mungkinlah kita tekan boleh hantar, tapi tidak semua yang berkemampuan untuk buat demikian. Jadi tuan-tuan macam Allah, lepas habis musafir balik terus, jangan saja lambatkan. Kalau tak ada apa urusan yang penting. Dalam hadis yang kedua, tuan-tuan macam Allah, bermusafir seorang diri adalah syaitan, dua orang musafir adalah dua syaitan. Maka sunatnya kita bermusafir itu 3 orang, katakan. Ada 3 orang sebaik-baiknya lah. Tapi kalau dah tak ada, ustaz, nak macam mana saya kena musafir seorang-seorang jugalah. Ada. Sebab itu orang kalau nak kenal saudaranya, kawannya, bagaimana dia punya perihal dia, sifat dia, akhlak dia dan sebagainya, bawa dia pergi musafir. Tuan-tuan akan tahu latar belakangnya macam mana, ya, kan? Boleh kenal dia macam mana, ya, kan? Hak yang sebenarnya, ya. Sebab ketika itu baru dia akan menzahirkan sifat yang sebenar ketika bermusafir. Jadi apa ni, kalau kita kata kalau adakah perbuatan musafir seorang diri itu haram? Tidaklah jatuh hukumnya haram, katakan. Tapi cuma sebaik-baiknya. Dia katakan kat sini hanya sebab itu dimasuk dalam babul adab. Termasuk dalam bab adab musafir. Jadi apa ni, musafir tu kita kata, saya bukan musafir. Kalau naik kapal terbang, ustaz, saya bukan musafir seorang diri. Ramai pun dalam kapal terbang, naik bas ke? Ada. Kalau naik kereta, mungkinlah kita katakan naik. Sebab kalau berlaku apa-apa, isunya kalau berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini, ya, katakan, ketika bermusafir. Kalau seorang diri, ada orang yang suka musafir seorang-seorang. Ada, dia pergi ke negara-negara, dia suka pergi melancong sana melancong, tapi seorang diri. Kalau berlaku apa-apa, siapa yang tahu? Tak ada siapa yang tahu. Lepas tu kalau boleh dielakkan musafir seorang diri, elakkan. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, bila musafir bertiga ni adalah orang yang akan menghalang kita buat satu benda yang tak sepatutnya. Sebab tu dalam musafir itu kena ada orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang baik. Ada. Supaya apa yang kita lakukan tadi dapat dipantau, katakan. Kita tak buat benda ni, mana boleh buat, ni haram, ni tak boleh, ni tak boleh, ni kita buat yang macam ni, kita buat ni. Okey. Jadi di situ dapatlah kita bermusafir dengan dalam kita menjaga adab-adab kita dengan Allah, dengan makhluk dan selain kita, dan akhlak kita lah, ya tak? Dan yang terakhirnya, Khalid bin Ma'dan menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis marfu', hendaklah kamu mengadakan perjalanan pada malam hari, kerana bumi ini dilipat jarak yang jauh menjadi pendek pada waktu malam, bukannya pada waktu siang. Janganlah kamu memasang kemah. Kita tadi dah sebut macam Allah, adabnya kita kata sama ada dia bermusafir pada waktu malam untuk dia melipat bumi itu, ataupun dia musafir pada awal pagi. Kalau dua-duanya sabit dalam hadis Nabi SAW. Kalau siang hari tidak digalakkan. Tapi kalau siang hari, adakah jatuh hukumnya haram? Tidak. Tidak jatuh hukumnya haram macam Allah. Maka harus dia nak musafir pada siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Janganlah kamu memasang kemah di atas jalan, kerana ia adalah tempat laluan binatang tunggangan. Kita janganlah pasang kemah tempat laluan orang.
tempat laluan orang, kenderaan ke, berjalan kaki ke, sebab kita kata mengganggu orang. Pasal kalau nak berkemah ke apa ke, buat apa ni tempat-tempat yang lah kita tu khusus, katakan itu yang lebih baik. Dan pastikan elakkan tempat-tempat yang tempat kawasan binatang ular ke, binatang buas ke. Macam adalah orang biasa kalau camping kat tengah-tengah hutan, dia tahu kalau nampak tapak gajah ni, dia tengok dulu tapak gajah ni tapak baru ke tapak lama ke. Kalau tapak baru boleh buat kemah kat situ. Kalau tapak tu lama, kebarangkalian gajah tu akan kembali balik kat kawasan tu. Dan macam-macam. Ini semuanya ilmu-ilmu macam ni kita kena tanya orang yang makruf lah, orang yang arif dalam perkemahan, katakan. Kalau dalam hutan, begitu juga kalau di laut, begitu juga di tempat-tempat yang lain. Kemudian macam Allah, siapa yang ingin berhenti di satu tempat, maka hendaklah dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini boleh dibaca, sama ada tempat singgahan yang kita nak pergi tu, kita singgah sekejap ke ataupun singgah lama ke, wallahu alam. Boleh dibaca sekadar nak menjaga, mendinding diri kita. Kita lalu kat sungai Perak ke, lalu ikut jalan dalam ke. Dulu-dululah orang kata kan, kawasan nak lalu kawasan dalam ni singgah kedai, hati-hati. Jenis orang yang ilmu-ilmu yang ada ilmu batin, ilmu ni dia lepaskan. Dia dah banyak. Kalau kawan-kawan yang ilmu yang belajar ruqyah ni, dia kata memang biasa ada orang yang dia ada ilmu sihir dan sebagainya, jin dah banyak sangat, dia pun dah tak tampung, dia lepaskan. Itu kadang-kadang kita tak pasal-pasal kita kena. Dia bukan saja dengki kat itu, bukan apa, dia nak lepaskan dia punya bebanan dia. Dia bagi lepaskan. Maka elok-eloknya kita singgah di mana-mana, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lammah. Kalau anak kita bacakanlah. Kalau dia tak mampu nak baca, kita bacalah a'udzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia beza sikitlah. A'udzu jadi u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq kalau lelaki. Kalau perempuan u'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lammah. Baca sekali pun dah cukup. Tak cukup dengan baca sekali. Mudah-mudahan Allah lindungi. Allah lindungi dia, Allah lindungi kita. Sepanjang kita berada kat situ duk makan habis. Ada kawan-kawan pernah ada sahabat pernah pergi makan satu tempat, tiba-tiba cawan pecah, katakan. Ada cawan yang dia pakai tu, yang dia gunakan tu pecah. Ada kawan ni pun ada ilmu gerak sikit, katakan. Dia tahu benda ni adalah bentuk-bentuk orang nak ni. Jadi macam Allah, dia cuba, alhamdulillah selamatlah, walaupun pada awalnya ada cubaan-cubaan tu, dia katakan, dan Allah lindungi dia. Jadi kita sama-sama kita amalkan sunnah Nabi SAW, pergi singgah mana-mana kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lammah. Maksudnya, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sifatnya sempurna, daripada kejahatan apa yang diciptakannya, daripada segala mata-mata yang mendengki, wa min kulli 'ainin lammah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. So patutnya saya sebutkan tadi, kita musafir ni tuan-tuan mati Allah, dia ada beberapa istilah dipanggil. Yang pertama sekali ialah musafir, kemudian kita bermukim, kemudian kita bermustautin. Itu istilah, 3 istilah katakan. Musafir, kemudian bermukim, dan kemudiannya kita bermustautin. Musafir tidak dikatakan kita musafir kecuali kita melebihi daripada 2 marhalah. Kita lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni berapa km Ustaz? Ya, masing-masing ada pandangan yang berbeza-beza. Johor berapa? 80? Tuan? 84. Bukan 80 yang baru. 81. Tak. Perak dengan kiraan dia, masing-masing ada khilaf, tapi semuanya 80 ke atas lah. Tak, 80 ke atas. Sebab kemarin khusus kat nilai
ada kawan daripada mana, daripada Meru, apa ni, dia tanya, Ustaz boleh jamak tak? Dia kata, tengoklah berapa km daripada Meru nak sampai pergi ke Nilai tu, berapa km? Dia kata adalah 89 km. Dia kata boleh ya, ada peluang untuk jamak, jamak. Dia kata kan, kerana ianya satu rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada orang yang bermusafir. Dia kata kan, tapi biar sehalalah, jangan kau makna kiraan sini pergi Shah Alam pusing, masuk pergi ni pusing kan, cukup 89 km boleh jamak. Itu bukan, itu tak betul tu. Itu kiraan yang mengarut je tu. Ada kiraan yang mana sehalalah, katakan sehala. Jadi lepas tu kalau daripada rumah Ustaz, daripada Bandar Puteri ke sana tak sampai berapa, 70, 72, 73 macam itulah. Nak, so kita kena buat macam biasa, sembahyang biasalah, tamam. Jadi musafir itu mesti dua marhalah. Dua marhalah. Bila cukup dua marhalah, maka dibolehkan seorang itu untuk menjamakkan salat. Sunat untuk untuk diambil rukhsah itu. Bahkan ada yang ulama kata wajib dibuat rukhsah itu. Khilaf Islam, jumhur kata maknanya digalakkan seorang itu untuk mengambil rukhsah itu dengan salat, melakukan salat jamak berbanding dengan tamam. Adalah yang kata afdal pula, mana lebih afdal. Mazhab Syafi'i ada khilaf kat situ. Dalam mazhab sendiri ada yang kata afdalnya tamam, ada yang kata afdalnya jamak, wallahu a'lam. Ala kulli hal, mati Allah Subhanahu wa taala ikut mana yang mudah untuk kita. Mana yang mudah. Allah tak nak memberatkan kita. Allah nak permudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak permudahkan kita. Allah tak nak susahkan kita. So kalau kita kata tamam tu lebih mudah untuk kita, silakan tamam. Kalau mudah itu, kalau qasar jamak, qasar itu lebih mudahkan untuk kita, maka itulah lebih afdal. Wallahu a'lam. Jadi itu musafir. Musafir pula nama Allah kiraannya kiraannya adalah 3 hari tak masuk hari sampai dan hari balik. Kiraannya tidak masuk hari sampai dan hari balik. Sampai pergi dan balik itu tak masuk hari sampai dan hari balik, tuan-tuan kena faham. Kena kiraan dia makruf, dah ada dah dalam, buka dalam Google tu dah ada dah penerangan. Tuan-tuan sampai malam Ahad malam Isnin. Ahad malam Isnin. So saya kata Ahad malam Isnin sampai malam tu, maka siang tak dikira lagi. So malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. So siang Khamis, malam Jumaat tuan-tuan kena keluar daripada tempat. Faham kan? Kalau sampainya Khamis, kalau sampainya Isnin malam. So kiraannya kalau malam, siang tu tak kira lagi. Malam tu start kiraan 3 hari tu. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. Malam Jumaat kena keluar. Kalau tuan-tuan sampai siang Isnin sampai, so malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumaat, siang Jumaat kena keluar. Siang Jumaat kena keluar. Itu beza, katakan. Dia 3 hari tak masuk hari sampai dan hari balik. So kalau maksud di sini, kalau tuan-tuan musafir tadi lebih daripada 3 hari tadi tu, tak masuk, katalah 4 hari tak masuk hari sampai dan hari balik, maka sepanjang ini tak boleh dijamak salat tersebut, kecuali masa pergi dan dalam perjalanan sahaja, masa pergi dan balik. Dalam perjalanan sahaja yang boleh. So sepanjang berada kat sana tak boleh nak jamak. Jangan masuk. Ramai yang faham. Saya bila isu bentang isu ni, ramai yang faham kalau dia musafir katalah seminggu kan, 3 hari tu dia jamak, lepas tu dia tak jamak. Ramai yang faham macam tu. Sebenarnya salah, tak betul. Jamak tadi, kalau dia kata dia dah seminggu musafir, seminggu tu semua tak boleh musafir, tak boleh jamak. Tak boleh jamak kecuali yang
masa dalam perjalanan saja pergi dan balik. Itu kena faham baik-baik. Unless kita kata dia pergi 3 hari, 3 hari tak masuk hari sampai dan hari balik. Tiba-tiba bos kata kau stay sana seminggu lagi, atau stay je dulu, nanti tiket bagi kemudian. Tak tahu bila nak balik. Bos kata stay je sana. So sepanjang kita berada kat sana, boleh jamak, boleh qasar. Faham kan? Asalnya 3 hari. Kita memang confirm dah balik 3 hari kan. Boleh jamak tak 3 hari ni? Boleh. Sampai hari yang ketiga bos call, jangan balik lagi, stay kat sana. Tak apa, tiket nanti dia pejabat uruskan, dia katakan. Kita pun nak tunggu bila balik, dia katakan. Maka kita tak tahu bila balik, tarikh balik bila sebenarnya. So sepanjang itu kita boleh jamak walaupun sampai sebulan. Ada dulu masa belajar dulu tuan-tuan, ni geng-geng kawan-kawan daripada Afrika, belajar kat universiti 4 tahun. Tahun 1, 2, 3, 4. Dia jamak semua 4 tahun dulu jamak. Ada 4 tahun tu dia jamak terus. Dia kata, kenapa? Aku musafir, dia kata. Ada musafir dan tak tahu habis bila. Betul juga dia kata. Dia belajar 4 tahun, kalau fail kena tambah lagi setahun. Dia pun tak tahu. Dia kata, aku fail ke, lulus ke, apa ke, dia kata. Jadi 4 tahun dia jamak, plus 1 kalau gagal dia tambah. Jadi sepanjang dia belajar dekat universiti tu, dia jamak semua. Dia jamak semua. Itu bukan tak ada pandangan tu, ada, tapi pandangan tu macam Allah Subhanahu Wa Taala tidak berapa kuat, nyatakan. Tak berapa kuat, nyata. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala itu musafir. Musafir. Nak buat jamak takdim ke, nak buat jamak takhir ke, silakan. Mana lebih baik bergantung kepada keadaan kita. Yang mana kita sesuai dengan kita. Okey, kalau takdim sesuai, maka itu lebih aula untuk kita. Kita azan dahulu.
Jadi tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia yang dikatakan musafir tadi. Maknanya jamak takdim ke jamak takhir ke tak kisahlah, jangan jamak takyah sudah. Okey. Dan seterusnya nama Allah yang dipanggil bermukim itu apabila seorang telah melebihi daripada tempoh musafirnya, maka dia bertukar menjadi istilah bermukim. Bermukim, cuma bermukim ini kalau solat Jumaat dia wajiblah. Cuma dia tidak dikira dalam mazhab Syafi'i, dia tak dikira dalam kiraan 40 orang yang bermukim. Dan wallahu alam itu khilaflah, dia khilaf di sisi ulama. Seterusnya bermustautin. Bermustautin maknanya dia dah duduk menetap, beli rumah semua, kerja semua kat situ, dia dipanggil bermustautin. Kalau tuan-tuan dah ada duduk sini, katakan dah dikira bermustautin di sinilah. Ada tak kebarangkalian seorang itu boleh bermustautin banyak tempat? Ya, ada kebarangkalian dalam satu-satu masa dia boleh bermustautin banyak tempat. Which is maksudnya tuan-tuan macam Allah, contoh orang yang berkahwin lebih daripada satu. Dia ada kat sini ada, kat Johor ada, kat Terengganu ada, Kedah ada. Mana empat cawangan je lah, tak boleh lebih. Tuan-tuan kata Allah. Kalau dia ada 4 cawangan, maknanya 4 tu dikira tempat dia bermustautin lah. Sebab tu orang kata, Ustaz, kalau saya balik rumah isteri kedua kat Johor, sepanjang saya berada kat rumah isteri Johor tu, dekat isteri kat Johor tu 3 hari tu, boleh tak saya jamak? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu tempat tinggal kita, yang boleh hanya ketika dalam perjalanan saja. Sini ke Johor boleh, tapi berada kat Johor dah tak boleh dah. Sebab apa tak boleh? Sebab rumah sendiri. Berbeza kalau tuan-tuan balik kampung. Balik kampung, tuan-tuan letak kat sini, balik kampung. Kampung kat mana? Kampung kat Melaka. So Melaka tu bukan tempat bermustautin lah. Tempat bermustautin di sini. Kita balik Melaka, yang saya balik Melaka harus untuk jamak, katakan. Sebab dia bukan. Kalau tuan-tuan sama jugalah, balik kampung yang hadnya sampai 2 marhalah, ya harus. Tapi balik kampung isteri kedua ada kat sana, tak kira. Itu dah dikira tuan balik rumah sendiri, ya kan? Balik rumah sendiri. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah, hal tu kita kena ingatlah. Kita faham baik-baik konsep tu, kata wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, itu antara adab-adab musafir. Antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah, yang pertama sekali adalah perkara yang perlu dijauhi semasa musafir adalah memanjangkan tempoh perjalanan. Jika tidak ada keperluan, jangan dipanjangkan tempoh perjalanan, segera pulang. Bermusafir seorang itu berseorangan, dan seorang wanita musafir tanpa mahram, apabila seorang pulang daripada maknanya katakan tidak disegerakan pulang kepada ahli keluarga. Bermusafir berseorangan dan seorang wanita bermusafir tanpa mahram adalah perlu dijauhi. Orang perempuan tidak digalakkan bermusafir seorang diri, katakan, sebab macam-macam boleh berlaku.
ataupun bermusafir perseorangan, lelaki tapi berseorangan pun tidak digalakkan. Apabila seorang pulang daripada permusafirannya pada waktu malam, hendaklah dia tidak terus datang kepada ahli keluarganya. Orang Melayu kita, dia balik musafir, dia kata jangan balik rumah terus, singgah kat kedai mana-mana dulu. Tak? Singgah dulu kedai kopi ke kedai ngeteh dulu. Tak? Minum dulu. Kalau ada benda yang nak ikut, dia singgah kat kedai tu. Tak? Dia tak singgah balik rumah. Sebenarnya tak ada. Itu tak apa ni, orang petua orang Melayu dulu-dululah katakan. Sebenarnya kita kata tujuannya tadi antara, kalau hatta kita balik malam pun tuan dah bagi tahu isteri, boleh terus balik ke rumah, tapi dengan syarat macam Allah, masuk rumah baca bismillah. Cuma tidak digalakkan kita balik ke rumah malam tanpa memberitahu ahli keluarga. Tu. Hendaklah kita, adabnya ialah kita beritahu dulu ketibaan kita bila kita sampai. Tak. Orang yang nak datang rumah kita, nak datang ziarah rumah kita pun, dia kena telefon dulu, kena tanya. Jangan buat peranjat situ. Tak. Dah sampai depan rumah baru telefon. Tak. Itu pun tak dibenarkan. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajar kita beberapa adab apabila ingin tidur malam, ingin tidur di malam hari sewaktu musafir, iaitu menjauhi tempat lalu lalang, melipat lengan dan tidurnya di atasnya, dan hendaklah membaca doa keluar rumah. Apabila kita sampai ke tempat tujuan, kita meraihkan adat dan kebiasaan penduduk setempat. Itu antara adat-adat kita lah. Yang ketiga, doa masuk yang dibaca apabila sampai ke tempat yang dituju. Kalau kita sampai tempat yang dituju, kita boleh baca doa yang warid ni, yang sabit ni, kata Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbash shayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharayna, as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Wallahu a'lam. Ada juga doa yang sabit yang lain, ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Katakan. Itu antara doa-doa yang boleh kita bacakan ketika kita telah sampai ke satu-satu tempat yang kita hendak tuju. Dia ada juga kalau doa bila kita dah sampai balik ke rumah, kita sampai ke rumah, ada juga doa. Landing je ke air, ada juga doa yang sabit juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang boleh kita. Bahkan ada setengah ulama menyatakan sebelum bermusafir tadi, mohonlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk, istikharah. Musafir aku ni betul tak betul? Bagi moga Allah beri petunjuk sepanjang pemusafirannya tadi. Wallahu a'lam. Jadi itu sebahagian adab-adab yang sempat kita kongsikan. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bila kita orang yang musafir, selalu musafir ini dapat ambil manfaat daripada kita semua biasa musafir. Setahun berapa kali kita musafir, cuma kita amalkanlah sunnah-sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akhiri. Ada soalan nak tanya kalau ada? Dia nak maghrib nak jamak dengan apa? Isyak dia sampai tak? Dah sampai Kelang tak? Belum sampai maghrib kat Shah Alam katakan. Ada kat Shah Alam, boleh jamak tak isyak? Dia nak jamak dengan isyak, dia kena pastikan dia belum sampai ke rumah lagi isyak. So kalau kata dia maghrib tu dah dalam perjalanan, tapi isyaknya sempat dekat Bandar Puteri, ataupun dia sampai sini belum masuk waktu isyak lagi, makanya dia tak boleh jamak maghrib dengan isyak. Sebab syarat jamak mesti dua-dua tu dalam perjalanan. Kalau katalah dia singgah dekat Shah Alam, singgah kat Shah Alam, lepak dulu, minum dulu, habiskan dua waktu, maghrib dengan isyak, ia harus untuk dia jamakkan kedua-duanya sebelum dia sampai. Kadang-kadang ada orang buat apa ni, pergi singgah dekat RNR, mana yang paling dekat, Dengkil Dengkil.
duduk situ sembahyang maghrib jamak sekali dengan isyak. Makan apa itu? Sate kajang kan. Sate samuri dulu, lipat dulu kata kan. Sampai waktu nak isyak baru dia gerak. Jadi dia masih lagi dalam perjalanan. Jadi harus buat begitu. Tapi apa yang dia tak boleh ialah dia maghrib dekat Shah Alam. So isyak dia sempat sampai dekat Bandar Puteri. So dia tak boleh jamak maghrib dengan isyak. Dia tak boleh jamak maghrib dengan isyak sebab isyak dah belum, maknanya dia isyak bukan dalam perjalanan. Isyak dah sampai. Untuk jamak tu syarat dia mesti dua-dua dalam perjalanan. Wallahu a'lam. Ya. Bermulanya salat jamak apabila kita keluar daripada kawasan kita sebelum masuk waktu. Maksudnya kalau kita kata Zuhur pukul apa? Zuhur pukul 1.23. So kita kena keluar sebelum Zuhur untuk nak membolehkan kita jamak Zuhur dengan Asar. Maknanya pukul 1 dah kena keluar. Keluar daripada kawasan Bandar Puteri, masuk baru sebelum Zuhur. Kalau dia masih lagi kat dalam kawasan Bandar Puteri dan azan Zuhur berkumandang, maka baru dia nak keluar, Zuhur kena tamam. Dia tak boleh jamak. Dia tak boleh jamak salat Zuhur. Syarat dia mesti keluar sebelum. Nabi SAW tidak jamak salatnya kecuali di Bir Ali, Bi'ru Ali. So di situ para ulama menyatakan mesti keluar daripada kawasan dia tu sebelum waktu solat. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itu tuan-tuan macam Allah sedikit yang dapat dikongsikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhir dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.